الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني ترد إلي عند حاجتي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah karunia-Nya dapat kita berjumpa, perkenalan pada malam ini. Dan pertama-tama sekali ucapan terima kasih hamba ucapkan kepada pengurusi masjid ini. Tak tahu lagi siapa pengurusi dan juga Tok Imam kita Ustaz Khaidir atas jasanya sudi menjemput hamba, memberikan sepatah dua kata sebagai tanggungjawab yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dan guru-guru kita, dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dan juga tak lupa hamba ucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid dan mereka yang sudi hadir pada malam ini bagi meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keberkatan itu bertambah kebajikan yang tidak putus-putus menjadi saksi di alam barzakh dan juga di akhirat nanti sebagai saham yang berguna, yang amat berguna kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada malam ini tak dapat ditentukan kitab
untuk dibaca. Apapun mari kita samakan semua berkongsi. Perkara yang boleh menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kekuatan jadi kemungkinan di kalangan kita yang terlepas pandang dan juga yang memandang jauh yang berlaku di dunia ini, di atas muka bumi ini, di alam maya ini. Kekuatan ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekuatan adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang kita faham, yang kita maklum, yang kita sedari dari dahulu sehinggalah kini, ketamadunan silam terpahat di dalam sejarah manusia. Apa guna kekuatan ini? Apakah guna kekuatan? Ada manusia yang memikirkan kekuatan batin, kekuatan harta. Mereka boleh berkahwin lebih daripada satu. Mereka ada kekuatan harta tapi tak mampu berkahwin lebih daripada satu. Pada malam ini kita akan membahaskan kekuatan ilmu, kekuatan amal, gabungan daripada dua entiti ini membawa satu natijah. Yang inilah kita dapat lihat kekuatan para ulama silam. Apakah kekuatan ini? Apabila kita gabungkan ilmu, kekuatan ilmu dan kekuatan amal ini, kita lihat kekuatan ilmu dengan banyaknya ilmu. Tetapi berapa ramai kekuatan ilmu dapat dihasilkan dengan banyaknya ilmu? Adakah mungkin kita dapat menghasilkan kekuatan amal dengan kekurangan ilmu? Kita fikir, adakah kita boleh menghasilkan kekuatan amal yang para ulama bersuluk? Imamul Ghazali terpahat dalam sejarah para cendekiawan menyatakan bahawasanya 10 tahun tidak dapat dikesan di mana duduknya Imamul Ghazali. Dalam masa 10 tahun tak dapat dikesan di mana duduk Imamul Ghazali. Tetapi dengan kekuatan amal ini para ulama silam, mereka dituduh bid'ah. Okey, apakah gapo dia
hasil gabungan ilmu dan amal ini. Kalau kekuatan ilmu tidak setanding dengan kekuatan amal, tidak seimbang dengan kekuatan amal, kekuatan ilmu amalnya banyak, banyak ilmu amalnya kurang. Dan para ulama menyatakan bandingan di antara orang alim yang tidak beramal dengan yang si jahil yang beramal, mana yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita bukan kita nak sokong orang ada ilmu kurang beramal, kita tak sokong, kita tak bela, kita tak hina orang yang kurang ilmu, tapi banyak amal yang tidak ada ilmu dan beramal mereka itu, kita tak hina. Tapi bagi kita ambil pengajaran apakah yang terjadi apabila si alim ini tidak beramal dengan ilmunya dan si jahil ini yang beramal. Maka ulama menyatakan bahawasanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah muliakan orang yang berilmu. Maka orang yang berilmu tidak beramal, setengah-setengah mereka menyatakan dihukumkan fasik, fasiknya. Tetapi alim yang fasik lebih disukai oleh Allah Ta'ala pada si jahil yang beramal. Itu satu contoh. Jadi kita lihat apakah dia yang terhasil daripada ilmu dan amal ini. Tak lain dan tidak bukan ialah ikhlas. Ikhlas. Keikhlasan inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama tasawuf menyatakan bahawasanya mereka yang amalan mereka tidak istiqamah, alamat tidak berikhlas dalam beramal. Mata buat, mata tak, tinggal. Alamat-alamat amalan itu tidak ikhlas. Na'udzubillah. Maka kekuatan ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi ilmunya, amalnya, ikhlasnya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibuat satu natijah oleh mereka-mereka yang telah tersesat perjalanan mereka, sehingga mereka menyatakan bahawasanya banyak amal belum tentu masuk syurga, banyak ilmu tak beramal tak guna. Semayang belum tentu masuk syurga, aku tak semayang belum tentu masuk neraka. Inilah kita dengar. Maka gabungan ini mesti dihasilkan untuk menghasilkan kekuatan. Sehingga Allah Ta'ala berjanji demi masa, wal asr, demi masa. Tuhan bersumpah demi masa. Ni, innal insana lafi khusr, manusia itu di dalam kerugian. Bukan orang beriman ya, bukan orang beriman, manusia umum.
illa allazina amanu wa amilus solihat. Masa mainkan peranan. Di mana kekuatan umat Islam sebelum pada Covid, semasa Covid, setelah selesainya Covid, lagu mana? Kita boleh nilai sendiri. Covid ini adalah satu bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nak nafikan, kerana satu dunia. Wabak ini satu dunia. Tidak seperti ta'un. Tidak seperti ta'un. Ta'un tempat-tempat dia, setempat-setempat. Tapi Covid ini satu dunia. Apabila diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kekuatan hamba-Nya? Di mana ilmu hamba-Nya? Di mana amal hamba-Nya? Di mana ikhlas hamba-Nya? Di mana kesungguhan hamba-Nya dalam menghadapi bala yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Cukupkah dengan usaha kita mencegah? Dengan usaha kita bertaubat dan bermuhasabah. Cukupkah usaha kita amal ma'ruf nahi mungkar? Dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh nilai, kita boleh fikir. Punca-punca bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku kuasa di laut dan di darat, melainkan dengan usaha tangan-tangan mereka. Ni terang-terang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan-tangan manusia, sama ada si kafir atau si mukmin, mukmin yang asi, mudah-mudahan kita dapat menginsafi dengan masa yang Allah sumpah demi masa. Kita duduk dalam kerugian, melainkan mereka yang beramal, beriman dan beramal saleh. Di manakah keimanan kita? Sejauh mana kekuatan iman kita? Kita boleh lihat umat Islam yang melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Maka sama-samalah di masa ini kita ambil intibar. Masa dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mana hasilnya kita katakan anugerah? Ilmu ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, amal ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan satu kekuatan yang tiada tolak bandingnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah takwa. Takwa. Apa itu takwa? Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Berapa ramai orang buat apa yang Tuhan suruh, berapa ramai orang yang meninggalkan buat apa yang Tuhan larang. Ni persoalan kita. Mengapakah kita jawab bila muazzin melaungkan azan pada lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah?
Mengapa kita jawab dengan la haula wa la quwwata illa billahil alil azim? Inilah lapas kalau kita hayati, la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Tiada daya bagi kita nak meninggalkan maksiat, dan tiada upaya kita untuk melakukan taat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas salah, marilah dirikan sembahyang. Kita pun jawab la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ramai yang tak mari, tak ada kekuatan, Allah tak izin. Pasar malam Allah izin, pergi pasar raya Allah izin, mari sembahyang Allah Taala tak izin. Sama-sama kita perhati, kita nilaikan apakah akan terjadi pada diriku. Cukupkah amalku? Cukupkah ilmuku? Ikhlaskah aku? Takwakah aku ni? Ini untuk menghasilkan kepribadian Muslim dan syakhsiyah ummah. Barang tak mudah. Sebut mudah deh, kecek mudah. Tuhan janji tu. Nah, Tuhan janji sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman. Iman ada turun, ada naik. Tika-tika mari, tika dok. Nih, berlebih kurang dengan Allah Ta'ala. Sedangkan rezeki, nikmat diberi tidak putus-putus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berlebih kurang dengan Allah Ta'ala. Lagu mana kita nak jawab? Untuk menarik syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekuatan inilah yang diperlukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan di atas muka bumi ini. Kita lihat kehancuran, kemusnahan yang berlaku dari dulu sampai ke hari ini. Kita lihat berbagai-bagai bentuk kehancuran, kezaliman. Di manakah kesedihan kita melihat saudara seugama kita di negeri China contohnya tidak dibenarkan sembahyang, dikurung, tidak dibenarkan berpuasa, dibunuh, tidak dibenarkan memegang Al-Quran. Di mana kekuatan kita? Kita lihat di akhir pemerintahan Bani Umayyah, Bani Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah. Di akhir pemerintahan kerajaan Osmaniyah diberitakan bahawa seorang perempuan dibuli oleh orang kafir. Dia menghantar bala tenteranya. Di mana kekuatan kita? Mengapa kita pejam mata? Kita tahu kita tidak ada kekuatan.
Mengapa jadi begini? Dulu dibalarkan dengan tsunami. Dibalarkan dengan banjir 2014. Ini dibala dengan satu makhluk yang tidak nampak, dilihat, dipandang oleh mata. Melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh. Apa dia mereka yang beriman dan beramal soleh ini? Orang yang beramal soleh ini tidak meninggalkan keperluan dan berbanyak-banyak melakukan amalan-amalan sunat. Ini dikatakan yang soleh. Sunat buat, wajib tak tinggal. Ataupun wajib buat, sunat tak tinggal. Inilah bentuk kekuatan. Bukan sekadar itu, yang berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Di mana kekuatan kita untuk berpesan dengan kebenaran? Ini tak molek ni, ini maksiat ni, ini mungkar ni, tinggal, jangan buat. Di mana kekuatan kita? Kemungkaran di sekeliling kita, maksiat di sekeliling kita, yang tidak sembahyang bang. Kita dapat lihat di mana kelemahan kita. Tapi malangnya, apabila tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mampu. Mengapa mereka tidak mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah kita dapat hadir ke masjid, dapat bersembahyang, melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adakah kita merasa sakit saudara kita yang mengabaikan tuntutan-tuntutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tak, bermasalah. Kita tak merasa sakit, tak merasa sedih. Kita boleh lihat bala demi bala diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hati manusia ini, dia boleh jadi keras lebih daripada wajah, lebih keras daripada besi. Kalau tak kena lagu maka kekuatan ini yang dibina oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik para sahabat, melahirkan Khalifah Ar-Rashidin, melahirkan Khalifah Umar Abdul Aziz, dan beberapa nama, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayubi. Hanya laungan kemasyhuran, tetapi tidak mampu kita untuk merealisasikan kekuatan yang dibina oleh orang-orang yang telah terdahulu daripada kita. Ini sebagai muhasabah. Tanpa muhasabah tidak akan hasil mujahadah. Muhasabah kita nilai diri kita. Aku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Aku ikutkah suruhan Allah? Aku ikutkah suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku ikutkah apa yang diajar oleh para ulama yang tanpa mereka tidak akan sampai kepada kita pada hari ini? Yang tidak akan sampai kepada anak cucu kita hingga akan datang, tidak akan sampai. Itu perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia pada hari ini sanggup menafikan jasa-jasa mereka yang telah terdahulu. Maka sama-sama kita ambil iktibar peranan ulama, kekuatan ilmu dan kekuatan amal mereka berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak gentar, tidak lari. Berbagai-bagai ancaman-ancaman yang diterima, lebih-lebih lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang digelar sebagai ulul azm. Inilah idola kita, inilah ikutan kita yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, sabar, sabar. Tapi sabar di atas apa? Tengok orang Islam kena hina, kena seksa, sabar. Dengar Nabi dihina, sabar. Sabar yang tidak bertempat. Kita dengar dulu dihina Nabi. Mana kekuatan kita? Lihat apa yang berlaku di atas muka bumi ini. Rentetan-rentetan sebelum dunia ini berakhir. Tapi saya hamba Allah, bukan hamba yakni untuk tuan-tuan, hamba sendiri. Lebih-lebih lagi, tidak sayang ke kita pada anak bini kita? Kita lihat ada ibu bapa yang dizalimi oleh anak sendiri, dibunuh oleh anak sendiri. Di mana kasih kita pada anak dan bini ahli keluarga kita? Apakah tanda kasih kita kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia? Tidak lain dan tidak bukan diberikan ilmu agama, diberikan didikan agama, amalan-amalan agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita lihat. Runtuhnya rumah tangga, runtuhnya masyarakat, runtuhnya masyarakat, runtuhnya negeri, runtuhnya negeri, runtuhnya negara. Maka sama-samalah kita ambil iktibar. Hanya sekadar itulah yang dapat hamba kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kekuatan yang akan menjadi
kecerahan di alam kubur kita nanti, dan menjadi kesenangan di padang mahsyar yang kekal abadi, yang tidak akan mati selepas pada mati. Sakit tidak akan mati, siksa tidak akan mati. Hanya mati hanya sekali. Kalau siksa, siksalah. Kalau bahagia, bahagialah. Maka sama-samalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita, supaya hasil kekuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui keberkatan. Berkat-berkat ialah ziyadatul khair, bertambah kebajikan. Ini dikatakan berkat, bertambah kebajikan. Hari ini buat satu, esok 2, 3, 4, 5, bertambah-tambah, tidak berkurang. Pahala bertambah-tambah, hanya kata berkat. Sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dia redai kehidupan kita, bahagia kita dunia dan akhirah. Kalian baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekurangan itu daripada diri hamba sendiri yang masih banyak lagi kekurangan. Perbaiki demi dari masa ke semasa, insya-Allah, dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli halin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah